Hari ini kita nak tengok sedikit macam mana kita boleh contohi Nabi SAW dalam dua perkara yang kita selalu buat. Apa dia? Tak boleh miss dia. Makan dan minum. Makan kalau tak ada, jam. Minum kalau tak ada, lagi jam. Tak ada makan boleh lagi, kalau tak ada minum, habis. Dah makan, dah minum, kena pergi tandas pula. Kalau tak pergi tandas, habis cerita. Kan? Minum, tak boleh pergi tandas. Yang mana yang dok kata hebat tara mana pun, dia nanti sengap betul-betul lah. Tak boleh pergi tandas, masuk tak boleh keluar. Untuk salah seorang guru saya, Allah menyarhamhu, seorang guru saya pernah mengidap penyakit tu. Kencing, tak boleh nak kencing. Minum air, saat lagi satu orang kata hang minum air apa air nyok, dia pun balas air nyok. Minum air nyok, saat lagi tak boleh juga. Satu orang kata tak, bukan nyok yang biasa kuning, nyok yang biasa tu, yang kuning tu kecil tu, nyok gading ke apa, yang tu pun dia minum, perut dia sampai kembung. Masa kami pergi ziarah dia, tak boleh buang air kecil. Dia punya sakit, ya Rabbi, saya tak rasa, tapi tengok dia tu pun kita boleh rasa. Kata dia tengah duk sakit, sepatah pun dia tak boleh cakap, air mata dia duk keluar. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita dengarkan kisah bila tengok satu orang yang penuh dengan penyakit kusta daripada tubuh dia, daripada kepala sampai kaki. Dia tanya kat satu orang, apa nikmat Allah ada kat kawan tu. Kawan yang dia ditanya tu kata, mana ada apa, tengok teruk dia. Dia kata, bukankah dia dapat buang air kecil dengan selesa? Tak boleh buang air kecil, tak boleh buang air besar, habis jam seumur hidup. Rupanya yang tu penikmat kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi hari ini ada kesempatan masa, kita tengok tiga-tiga tu. Kalau tak ada kesempatan masa, kita tengok dua sunnah baginda Nabi SAW yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita, yang kita memang lalui. Setiap hari kita buat perkara tersebut. Baik, antara perkara tersebut adalah sunnah dalam makan. Sunnah, satu, dia ada makan cara sunnah. Kedua, topik yang baru-baru ni dipanaskan perbincangan dia, pemakanan cara sunnah. Yang ketiga, yang dikomersialkan, makanan-makanan sunnah. Makanan-makanan sunnah tu bagus dah kan, tapi dia makan tu tak cara sunnah. Kan? Baik, makanan-makanan sunnah tu bab kita tak mau sentuh. Kita nak sentuhlah ni, bagaimana cara makan secara sunnah baginda Nabi SAW. Sunnah tu apa dia? Tariqatun maslukatun fid din, jalan yang kita lalui dalam beramal dengan agama Allah Ta'ala ni. Macam mana nak beramal dalam agama Allah Subhanahu Ta'ala? Kita bicara tentang apa pada hari ini? Tentang perkara berkaitan dengan adat dalam kehidupan kita ni. Hukum dia apa dari sudut fiqah? Dari sudut fiqah, hukum dia adalah sunat. Sunat maksud dia macam mana? Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Baik, habis kerana tu tak buat pun tak apalah. Tak buat memang tak ada apa, tapi takkan melahirkan cinta, takkan melahirkan ganjaran pahala dalam kerja buat kita sehari-hari. Dan dakwa cinta kita adalah dusta. Tuan-tuan, antara sunnah baginda Nabi SAW ketika makan, kita sebut pada hari itu, bukti kita cinta adalah iqtida. Yang pertama, kita follow Nabi. Bagaimana kita nak follow Nabi ketika makan? Sunnah Nabi yang pertama, hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, baginda Nabi SAW akan membasuh tangan dan berkumur-kumur sebelum dan selepas nak makan. Kebiasaan Nabi sebelum makan dan selepas makan, Nabi SAW akan basuh tangan dan berkumur-kumur. Benda ni simple je, tapi kita berapa ramai orang buat? Tak buat pun kadang kumur, basuh tangan dan lah kira kan. Dalam riwayat ni, hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Imam Ahmad ketika mengambil riwayat ni mengatakan hukum dia adalah, lafaz hadis tu datang tawadda.
Tawaddu' bermakna berwudu. Jadi mengikut Imam Ahmad, sunat sebelum makan berwudu. Tapi kita dalam mazhab kita memilih lafaz tu dari segi lughah, dari segi bahasa, maka kita mengatakan yang dimaksudkan di situ adalah membasuh tangan dan berkumur. Sunat sebelum makan basuh tangan dan kumur. Tapi hari ni berkat dengan Covid ni kan berkat Covid tu tak berkat. Dah kan. Semua pakai basuh tangan, alhamdulillah, kan? Sentuh apa pun basuh tangan. Jangan silap faham lah, Covid tu tak berkat. Yang tu musibah, yang tu ujian, ibtila daripada Allah Ta'ala. Tapi datang musibah, kita pula dapat follow sunnah, tapi tak ada niat, tak dapat pahala, rugi. Sebelum makan Nabi SAW basuh tangan. Basuh tangan tu pun cara sunnah macam tu. Basuh tangan. Hari ni kita diajak sikit tambah lagi, kan? Dulu pun kita tak perasan macam tu. Kadang basuh tangan, basuh juga sekali imbas ya, selam. Tak amal pun yang betul. Sunnah tu cantik dah, tapi tak amalkan sunnah dengan cara sunnah. Baik, yang kedua, kumur mulut sebelum makan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baginda Nabi makan sebelum makan dan selepas makan. Tuan-tuan, dalam ittiba' sunnah ni ada keindahan dia, husnul muasyarah. Bila kita sebelum makan kita kumur mulut, kita dah bersihkan mulut kita, bersihkan tangan kita, kita basuh tangan. Lepas makan kita kumur mulut, mungkin makan yang kita makan ni ada sisa-sisa yang terlekat di sana sini. Bila kita kumur mulut, sisa tu keluar. Lepas makan kadang-kadang bagus kita balun makanan yang berbau. Tak payahlah kita sebut, kan? Dengan kumur mulut dia akan mengurangkan bau tu. Kita bercakap dengan orang selepas tu, kan, dalam keadaan yang lebih baik. Ini hikmah yang tersembunyi dalam sunnah. Kalau kita tak amal, lepas makan kita pergi bagus yang makanan. Ada makanan-makanan yang kita sendiri tahu lah, kan? Kena belacan bagus kan. Lepas tu bercakap, kadang setengah orang kan dia buat duk kalih. Allah, aku tak boleh tepi dah dia ni. Kan? Budu ke, cencaluk ke, kena bagus yang sedap, kan? Ada setengah orang tak boleh tahan dengan bau durian. Ada orang dia tak ada husnul muasyarah dalam bab ni. Dia dah makan durian, lepas tu dia pergi belahak depan muka orang pula. Dia bagi depan dia tu musang king. Dia tu dia kata aku nampak hang ni, kan, macam musang kan, nak bagi supaya nampak. Husnul muasyarah tak ada. Keindahan dalam pergaulan. Baik. Antara dalam sunnah Nabi SAW ketika makan, hendaklah berniat bahawa aku makan ni untuk memberi kekuatan untuk beribadah. Ini pahala niat. Dipetik dalam kitab At-Targhib Allamah Mundhiri rahimahullah ta'ala. Kita makan kalau kita niat, aku makan nak menguatkan diri aku, nak mengerjakan ibadah, tu pahala kering. Niat bukan kita nak kena duduk nak makan tu, kan? Kita awak sebang keras macam duduk niat ni, duduk pasang niat. Dah, niat satu lintasan dia. Pasal kadang ni dah praktik kan dalam sembahyang tu, usolli tu dia pergi bawa sampai tang makan. Satgi tang makan duk usolli tak ketahuan pula, kan? Saya tak makan, diam Ustaz. Pasal apa? Diam seketika, aku sedang melintaskan niat. Tak payah hamba lagu tu. Niat satu lintasan. Lepas kuliah ni kita nak pergi kena makan, contohlah nak kena nasi, char kway teow ke apa, kita dia macam mana kita lintahkan dalam hati. Saja lepas habis kuliah aku nak pergi makan char kway teow kerana perut aku lapar. Kita tak susun lagu tu. Dia satu lintasan dia. Lepas ni kena char kway teow sempoi. Macam itulah niat kita, niat ni nak menguatkan diri untuk mengerjakan ibadah. Ini pahala kering antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendorong orang ramai. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk jangan makan terlalu banyak. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga baki dikosongkan. Ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makan masa lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang tu paling susah. Makan masa lapar boleh, berhenti sebelum kenyang tu memang mencabar. Bagus mellow kan, dengan kuah buah-buah dah berhenti sebelum kenyang. Kita selalu berhenti bila sedap dah tak boleh nak bernafas. Kita lebih sikit kan. Sebab sehari ayam. Berhenti selepas kenyang dah pun kategori wali. Kadang bukan kenyang, lebih pada kenyang, dah tersumbat saluran nafas. Tuan-tuan, sunnah Nabi ni cukup indah. Kalau kita amalkan ni, memang dari sudut kesihatan cukup hebat. Makan masa lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang ni dia perlukan satu kekuatan. Nak berhenti sebelum kenyang. Yang bercakap ni nombor satu lah. Kan? Kena kadang-kadang lok yang sempoi kan, dengan kita punya jiwa. Oi. Masa tu iman kata cukup, nafsu kata bubuh, iman kata jangan cari pasal, nafsu kata bubuh dulu, lepas tu kita tengok hospital mana nak admit. Dan dia, saya tak boleh makan nasi lemak, bukan selalu, sekali-sekala. Tiap-tiap hari yang tu lah duduk kata, sekali-sekala tu tiap-tiap hari. Bukan pasal masalah nasi lemak. Contohnya, ada orang dia bukan pantang makan, pantang tengok makanan. Jangan bubuh. Kalau tak orang bagi dia kata, kalau dah bubuh dia try. Lepas tu baru fikir mana nak pergi cari ubat pula dah. Sunnah Nabi SAW, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tuan-tuan,